A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aftadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas keberkatan hari ini, diberikan peluang untuk kita bersama-sama untuk sekali lagi dalam siri episod yang ke-9 untuk bicara maqasid, dan insya-Allah kita akan sambungkan lagi perkongsian demi perkongsian dengan harapan perkongsian pada pagi ini akan lebih menjentik minda kita, akan lebih membuka minda kita, akan memberikan kita sedikit gambaran bagaimana untuk kita membaca Al-Quran itu menggunakan kaedah yang sebenarnya lebih mendekatkan diri kita dengan Allah, mendekatkan diri kita dengan Rasulullah, mendekatkan diri kita dengan setiap ayat-ayatnya yang sebenarnya bertujuan sebagai satu penjelasan, bukan semata-mata bacaan, dan dia bukan sekadar satu kisah yang kita hanya membacanya tanpa kita mengetahui apakah maqasid di sebalik setiap ayat yang Allah layoutkan kepada kita yang begitu cantik, yang begitu strategi, yang penuh dengan mutasyabihat, maknanya tersirat, dan juga bukan sekadar apa yang kita baca secara muhkamat, maksudnya tersurat. Jadi setiap kali kita baca Quran, andai kata kita membaca dalam Arabnya saja, mungkin kita baca dalam bahasa yang kita tidak faham, bahasa yang kita tidak familiar, bahasa yang mungkin boleh jadi kita tidak tahu maknanya secara spesifik. Tetapi bagaimana kita nak membawa semua yang berada dalam sesi pada hari ini, malah pada sesi-sesi, setiap kali sesi episod yang kita tayangkan, pasti kita akan mengajak semua orang untuk kembali semula kepada membaca dengan bacaan yang sebenar. Bacaan yang sebenar tidak dapat lari daripada kita kembali semula kepada bacaan yang hak, bacaan yang menuntut untuk kita membaca dengan kefahaman, menuntut kita membaca dengan penuh pemahaman, dengan mengajak otak kita berfikir, mengajak otak kita menjadi lancar, bergerak, menyatukan semula sel-sel otak, menghubungkan semula apa yang selama ini kita tak boleh bayangkan. Betapa hebatnya Al-Quran dalam maksudnya yang sebenar. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memberikan respon, dan pastinya saya nampak ramai yang datang daripada kerabat-kerabat vacation umrah, dan juga mereka yang hari ni semenjak semalam kita dah pun buat satu support group, kita panggil discussion group lah, untuk sahabat-sahabat daripada channel Nota Mutawif Rare, yang mana yang sudah pun berkerabat dekat dalam tu. Tetapi dalam Nota Mutawif Rare kita tidak ada satu two ways communication untuk kita berbalas-balas dalam soal jawab, ataupun ada pertanyaan juga persoalan yang mungkin kita perlukan penjelasan tambahan selain daripada medium live yang kita sedia ada ni. Jadi inisiatif daripada itu kita buat semua, dan kita jemput sebenarnya siapa sajalah yang sedang menonton rancangan Bicara Maqasid ini, selain daripada masuk ke channel Telegram yang dekat bawah link yang kita sediakan itu, just klik t.me/notamutawifrare, kemudian kita akan terus masuk ke dalam channel yang di mana di situ akan ada sedikit perkongsian. Saya masih belum sempat lagi untuk masukkan nota-nota dan juga sinopsis kesimpulan daripada semua perbincangan kita daripada episod pertama sampai episod yang terkini, kerana kita sedang menunggu beberapa urusan melibatkan YouTube channel. Siap saja urusan YouTube channel, insya-Allah kita akan mula fokus untuk kita bagi dalam bentuk video, kita ada kesimpulan dalam bentuk penulisan, dalam bentuk nota, dan kemudian kita ada satu lagi discussion group. So ini adalah usaha yang saya cuba rangkumkan supaya masing-masing ada laluan masing-masing untuk
Pertama, mencari medium yang sesuai. Ada orang mungkin tak sempat tengok video, dia sempat membaca. Ada orang mungkin dah tengok video, mungkin dia kurang faham bagaimana nak membaca secara structured. Sebab kadang-kadang video ni, bila kita menyampaikan sesuatu isu, apa yang lalu depan kepala, ayat apa yang rasa kita nak cakap, benda apa yang kita rasa nak keluar, time-time tu lah, tu dia akan keluar point dia. Jadi, point tu kita tak boleh tinggalkan sebab we have to grab kerana dia ada kaitan dan relevan dengan apa yang kita bincangkan topik ketika itu. Benda yang kita sembang pula unscripted, apa yang kita sembang ni tak ada nota ataupun persediaan khusus, melainkan kita hanya berdasarkan ayat Al-Quran yang dah ada dalam buku kita ni. Buku teks kita adalah Al-Quran. So buku teks ini adalah buku teks yang kita akan pakai sepanjang zaman kita, seumur hidup kita. Tidak ada buku lain yang akan kita gunakan sebagai rujukan melainkan buku ini. Kitab-kitab yang lain itu yang ditulis yang lain ataupun daripada kalangan kitab hadis maupun kitab-kitab daripada ulama fuqara apa semua, bukan kita tidak jadikan rujukan. Itu semua adalah rujukan basic yang kita gunakan sebagai nota tambahan. Tetapi rujukan asalnya mesti kembali kepada Al-Quran. Bukan kitab lain yang akan menjelaskan Al-Quran, tetapi Al-Quran ini yang akan menjelaskan kitab-kitab yang lain. Jadi ini adalah satu buku yang kita kena gunakan sebagai panduan seumur hidup. Ini adalah peta kita. Di dalam ini adalah format SOP kehidupan kita. Nak capai tujuan syurga, nak capai matlamat hidup, diredai Allah, mendapat ketenangan, semuanya sudah ada di dalam buku ini. Tidak lain dan tidak bukan, semuanya dah disampaikan secara keseluruhannya. Tidak ada ayat yang tertinggal, tidak ada ayat yang terkurang, melainkan Allah sudah pun fixkan watammat kalimatullah. Allah telah mentamatkan, menutup kalimahnya melalui perantaran wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah. Tanggungjawab kita sekarang ni, ambil apa yang ada di sini untuk kita bawa pula ke dalam kehidupan harian kita. Sampaikan kepada anak, sampaikan kepada isteri, sampaikan kepada masyarakat kita sebagai laluan untuk mereka juga mencapai maksud dan tujuan yang sama seperti mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya mencipta satu masa dahulu. So Nabi berjaya buat. Nabi dah capai benda yang Nabi terima wahyu, Nabi execute wahyu tersebut, Nabi bina masyarakatnya berdasarkan prinsip Al-Quran dan Nabi tunjukkan uswah melalui akhlaknya dengan akhlak Al-Quran. Kemudian Nabi pun wafat. Akhirnya Al-Quran itu dan juga sunnah Nabi ditinggalkan untuk kita warisi. Seterusnya kita pula yang menunjukkan usaha yang sama untuk mencapai maksud dan tujuan seperti mana Nabi telah tunjukkan. Jadi prosesnya adalah untuk kita memahami Al-Quran adalah SOP. Daripada ayat pertama, turunnya basmalah itu sebagai satu formula kehidupan. That's why kita hidup hari-hari ni, kita nak buat apa pun pekerjaan, kita kena baca Bismillah. Sebab itu ada hadis Rasulullah kata, kullu zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Kullu, setiap, maksudnya tidak ada pengecualian. Semua benda yang kita nak buat, kullu amrin zibalin, setiap amar, setiap perintah, setiap perkara yang kita laksanakan, yang kita buat, yang kita engage, yang kita tunaikan, la yubda'u fihi, tidak dimulakan di dalamnya kecuali bismillahi, dengan kita memulakan melalui basmalah. Kalau tak ada dimulakan dengan basmalah ini, Nabi kata fahuwa, maka semua amalan yang kita buat tadi tu, maka apa saja urusan yang kita buat selama ini, apa saja yang kita lakukan selama ini, fahuwa aqta, maka dia terputus. Dia terputus daripada menjadi satu amalan yang Allah terima. Satu amalan yang kita dah dasari dengan basmalah, dengan fahaman Allah, dengan kehendak Allah. Dan kita akan mengalami satu urusan yang merugikan kehidupan kita, yang menyebabkan kita jauh daripada basmalah, yang menyebabkan kita rugi daripada perintah-perintah Allah. So ini semua adalah satu benda yang akan menyebabkan kita akan gagal, menyebabkan manusia yang tidak tahu di mana sebenarnya tujuan hidup kita. Kita duduk dekat atas muka bumi ini dalam keadaan kita tidak memahami apa yang Allah nak kita laksanakan, kita lakukan, kita buat. Moga-moga dengan Al-Quran yang kita dapat pada hari ini disampaikan kepada kita, diberikan kepada kita peluang
yang ada pada kita pada waktu ini, dia dapat memberikan kita peluang untuk kita menjadi seorang hamba yang benar-benar bertakwa. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki untuk kita menjadi seorang hamba-Nya yang bertakwa, insya-Allah. Okey. Hari ini kita akan teruskan semula perbincangan kita pada topik yang sudah pun dijanjikan untuk kita nampakkan tentang apa itu SOP jalan yang Allah redai dan tunjuki sebagai visi, misi dan pengabdian kita secara kafah. Okey. Jadi insya-Allah sedikit demi sedikit kita cuba bawa kepada perbincangan yang berstruktur. 9 episod ini adalah satu episod yang berkaitan. Kita tak boleh miss satu-satu ni sebab dia mesti ada sedikit sebanyak relevannya dan kaitannya, dan dia akan terus berkesinambungan. Rugi kalau kata kita tidak memahaminya dan kita cuma ambil part by part yang kita suka. Sebab Al-Quran, dia tidak boleh kita ambil apa yang kita suka. Semuanya Allah beri, wajib kita tahu dan kita fahami, sebab itulah SOP kehidupan kita. Inilah benda yang Allah nak kita capai. Allah bagi perintah, Allah berikan kita pasangannya, iaitu larangan dia. Allah suruh dan Allah larang. Itulah hakikat ibadah. Ibadah ni mudahnya adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu ibadah. Tak payah nak fikir istilah-istilah yang bombastik ke, nak memikirkan dari sudut yang konteks yang terlalu heavy. Tak. Ibadah mudah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu adalah ibadah. Kalau kita pergi kerja, ni bekerja dengan manusia kalau kita pergi kerja, kita akan dapat satu manual book. Buku pekerja, buku manual bekerja. Dalam buku tersebut sudah diberikan apa kita punya tugasan, skop, job scope kita, semua itu tugasan kita. Dan pasti ada sedikit larangan. Larangan yang akan menyebabkan andai kata kita buat benda yang dilarang itu, kita akan kehilangan kerja kita. Kita boleh dipecat, kita boleh dibuang kerja, kita boleh dijatuhkan hukuman, apa saja yang melibatkan prinsip-prinsip dalam kita bekerja. Itu perjanjian bertulis antara kita dengan manusia, antara kita dengan syarikat. Okey, bayangkan kita kerja dekat kilang Sony. Tahu, kerja dekat kilang Sony lah, senang, semua orang kenal Sony. Kerja dekat kilang Sony, dah kerja dekat kilang Sony, ada manual book kilang Sony. Tapi masa bekerja, kita ambil, tahu kita ambil apa? Kita ambil semua disiplin dan juga prinsip daripada buku kerja Panasonic. Tak boleh, salah. Sama ada macam kita kerja dekat kilang Honda, tapi kita buat kerja macam mana duduk kat Toyota, mesti akan mengalami situasi yang masalah. So tak boleh. Mesti kita akan ada conflict of interest. Itu syarikat. Ingat perkataan syarikat ini daripada perkataan syirik juga. Syirik, syarikat sama maksud dia. Mensyarikatkan Allah itu, mensyirikkan Allah itu apabila kita menduakan Allah. Bila mana kita meletakkan menyekutukan Allah. Kita menjadikan Allah itu ada penduanya. Sudah ada satu manual yang khusus, tetapi kita ambil manual yang lain yang kita suka. Tak sukalah duduk kerja manual company ni, kita ikut manual company lama aku. Ni perangai dia. Allah dah bagi satu benda yang untuk kita ikuti, tetapi kita suka apa yang kita buat dulu. Tahu, aku dulu macam ni. Dia istilah dia macam tu lah. Susah Al-Quran ni kan, macam-macam benda dia ada dalam ni, tapi aku suka. Suka main, suka pergi hiking, suka pergi buat benda-benda yang pada kita ia adalah sesuatu yang berbentuk hiburan, yang kita rasa mungkin tak ada dosa. Kena ingat, dalam Quran Allah ada kata, boleh jadi engkau suka, boleh jadi Allah tak suka. Boleh jadi Allah suka, tapi kita pula yang tak suka. Jadi ada benda yang kadang-kadang kita kena baca berdasarkan skop. Kita boleh nampak benda ini kadang-kadang Al-Quran itu dia mudah. Saya nak bagi satu konsep akhir zaman ni. Kenapa kita hari ni jadi orang yang rugi? Ruginya kita ni apabila kita menjadi orang yang lost. Lost ni orang yang hilang. Hilang panduan, hilang petunjuk, hilang pedoman. Bila cerita hilang ni adalah sesuatu yang menyebabkan kita sesat. Okey?
Kenapa kita sesat? Kerana kita sudah tidak ada petua, ataupun kita sudah tidak ada peta, dan kita sudah tidak ada jalan yang kita boleh ikuti dengan yakin. Kita jadi orang yang meraba-raba. Kita jadi orang yang tercari-cari. Kita hidup tanpa SOP. Tahu? SOP kita bangun tidur mudah. Bangun tidur, dia akan ada orang yang akan terus pergi ke toilet. Kan? Pergi toilet, dia akan ambil brush gigi, dia gosok gigi, dia mandi. Itu kadang-kadang ada SOP yang standard. Kan? Tapi kalau kita tiba-tiba jadi orang yang bangun pagi, lepas tu kita buat dulu benda lain apa semua, ada satu benda yang kadang-kadang kita miss. Kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia lah kita ambil. Jadi SOP hidup kita ni, kalau kata kita kena pergi kerja, nanti kita akan start kerja pukul berapa, buat sarapan, lepas sarapan kita akan mula keluar, kita menghadap jam, kemudian kita akan masuk office, kena clock in sebelum kita punya punch card ke apa ke jadi warna merah, pastikan dia tak merah, pastikan tak lambat, kita keluar pula on time kan. Kalau kata rajin, buat overtime. Semua itu adalah SOP kerja kita. Sampai kita balik, kemudian kita layan anak, kemudian kita makan malam, and then kita buat kerja sekejap. Kita rasa nak baca paper ke, baca buku ke semua, dan kita akan tidur. Itulah kehidupan kita seharian. Tapi adakah itu sahaja matlamat dan tujuan hidup? Yang kita nak kena buat benda tu sebagai satu pusingan zaman tanpa kita memahami secara hakikat makna dan tujuan kita di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah. So point dia adalah macam mana kita nak cari balik SOP tersebut. Fatihah sampailah An-Nas ada 114 surah. Kesemua surah-surah ini adalah SOP yang sudah pun dibukukan. Once dibukukan, dia sudah menjadi sesuatu yang termaktub. Maka Allah kata dalam Quran, Iqra' kitabaka. Ini dalam surah 17, surah Al-Isra ayat 14. Iqra' kitabaka. Bacalah kitab engkau. Cukuplah engkau sebagai penghitung amalan-amalan engkau. So, bila kita hidup dengan ada satu SOP, dia memudahkan kehidupan kita untuk kita cek balik diri kita. Itu dipanggil muhasabah. Cukuplah dirimu sebagai penghitung, Allah kata. Cukuplah diri engkau sendiri sebagai penghitung yang bermuhasabah. Jalan yang Allah dah bagi ni, engkau dah buat belum? Aku perintah, engkau buat ke belum? Ataupun banyak benda yang aku perintah, engkau belum buat? Ataupun engkau ingkar, engkau tak pernah buat? Engkau menjauhi perkara-perkara yang Allah dah perintahkan. So ini semua adalah sesuatu benda yang kita kena faham. Okey? Dan bila Allah suruh kita Iqra' kitabaka, jangan kata kita gunakan kitab ini waktu kita bayangkan kita pakai masa kita mati. Tak. Kitab ini kita kena gunakan ketika kita masih hidup. 60 ke 70 tahun yang umur yang Rasulullah bagi nampakkan kepada kita, itulah usia yang Allah telah sediakan untuk satu umat. Umat Nabi Muhammad 60 ke 70 tahun. Itu yang Rasulullah bagi tahu. Jadi kita kena make sure dalam 60 ke 70 tahun ini kita kena maksimiskan apa sebenarnya kita punya fungsi, apa sebenarnya kita punya tujuan hidup. Itu maqasid. Alright? So kita nak kena fahamkan satu persatu. So saya suka kalau kata kita ambil peluang yang ada ini untuk kita membaca dengan kaedah. Kita baca dengan kaedah. Ni dah masuk 18 minit pertama. Sekejap saja. 1 jam kadang-kala rasa tak cukup. Saya nak ajak semua orang mengambil balik daripada ayat yang kita buka semalam. Semalam kita buka daripada surah An-Nisa ayat 170. Okay, saya rasa saya simpan lagi ayat tu. Cuba kita tengok. Okay, masih ada Alhamdulillah. Ya ayyuhan nas. Semalam kita buka, kita nampakkan tentang, kita bacalah dia punya terjemahan saja. Wahai manusia, sungguh Allah tak main-main. Qad, ingat balik dalam Quran ada 4 kaedah membacakan sungguh-sungguhnya Allah ini. Pertama, Allah mulakan dengan inna, kemudian Allah mula dengan qad. Okey, hari ini kita jumpa qad tu sebagai bacaan yang kedua, taukidnya, kedua sungguh-sungguhnya. Level ketiga laqad, level keempat walaqad. Okey, semua ini bermaksud sungguh-sungguh. Tetapi pentafsiran dan juga pembacaannya mengikut tingkatan seriusnya berbeza-beza. Okey, kalau inna itu dah sungguh-sungguh dah, tetapi levelnya baru level pertama. Bila qad, levelnya dah mula level kedua. Jadi Allah kata, sungguh-sungguh ni, Allah cakap, telah datang seorang Rasul kepada kamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu. Maka berimanlah, itu lebih baik bagimu. So perintahnya first adalah berimanlah. Beriman, maka terimalah kebenaran tadi. Dia dah bawa kebenaran yang hak tu, bil haq. Maka Allah suruh engkau fa'amanu,
terimalah hak itu dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dengan engkau membenarkan apa yang disampaikan. Itu dulu. Okey? Benarkan. Tapi kena tahu ada konflik. Ada orang datangnya Islam baru dia beriman. Ada orang dia beriman kemudian baru dia menyerah diri. Maksudnya dia dapat saja iman ni, yang tu kuat betul lah. Which is jaranglah berlaku. Dia boleh jadi mana-mana. Engkau beriman dulu atau engkau Islam dulu. Ada Allah kata jangan engkau kata engkau beriman selagi belum engkau diuji. Maksudnya dia dah yakin dah. Dah pasti dah. Tetapi dia akan diuji dulu untuk memastikan dia betul-betul berada di jalan yang lurus. Meyakini betul-betul dia punya total submission dia. Okey? Itu memang Allah akan dapatkan dalam ni. Jangan engkau sangka engkau akan masuk syurga selagi belum engkau diuji. Itu pun satu proses lagi. Dan Islam pula, jangan engkau kata engkau beriman, katakanlah engkau Islam. Itu pun ada ayat dalam Al-Quran. So kita kena faham mana satu kita punya permulaan hidup kita. Hari ni kita lahir ni semuanya lahir dalam Islam. Tapi question dia, adakah kita sudah beriman? Itu yang kita kena faham. Yakinkah kita dengan sistem yang Allah sudah jelaskan kepada kita dalam Quran? Kalau kita belum lagi memahami Quran, meaning ada benda lagi yang kita belum yakini. Kita cuma baca Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi kita belum yakin lagi dengan apa yang ada dalam kitab. Kalau ada keyakinan kita pada kitab, kita tak akan jadi orang-orang yang melakukan maksiat. Sebab begitu kuatnya hubungan kita dengan SOP Allah tadi. Bermakna kita tak akan berani langgar apa saja SOP yang Allah tetapkan. Jangan kamu menghampiri zina. Of course, itu first SOP yang kita dah faham. Terus kita tinggalkan zina. Dekat pun kita tak nak. Tengok wanita pun kita dah rasa kita kena ada batas. Sebab Allah kata, jagalah pandangan. Maka orang itu akan menjaga pandangan. Jagalah kemaluan. Dia akan jaga kemaluan. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Satu SOP yang khusus tentang macam mana nak menjadi orang yang beriman. Surah 23, surah Al-Mu'minun. Baca dari ayat pertama sekali, Allah kata, Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. So, kena tak dengan SOP ni? Kena faham dengan SOP tu. Siapa jalan-jalan orang yang beriman? Mereka itu adalah yang menjaga solat mereka. Mereka itulah orang yang menunaikan zakat. Mereka itulah orang yang menjaga kemaluan mereka. Menjaga ini sampailah dalam ayat yang ke-10, ke-11 dinampakkan gambaran syurga yang mereka akan dapat. Pergi ke ayat 12 baru dinampakkan tentang hakikat kejadian manusia bermula daripada nutfah, daripada air mani. Itu diceritakan lagi. So baca semua sampailah ayat surah 23 tu, surah Al-Mu'minun, ayat 115, Allah pukul kita, adakah kami jadikan engkau ini main-main? Jadi Allah dah cipta dah SOP-nya. Dan Allah pun tahu, Allah yang cipta kita dan dia tahu perangai kita, dan Allah question kita. Kerana main-main yang kat dunia ni, Allah dah sediakan satu manual siap-siap, satu skrip dia siap-siap, satu soalan yang dia tanya kepada kita untuk mengetuk otak kita, adakah aku cipta engkau ni main-main? Mesti ada sebab kita diciptakan. Mesti ada tujuan kita dijadikan. So itu kita kena baca. So bila kita memahami semua benda ni, kita akan tahu kita ada satu program yang sangat besar di atas muka bumi ini. Okey? Dan Allah kata begitu, kalau engkau beriman, itu lebih baik bagi kamu. Okey? Dan jika kamu kafir, wa in takfuru, dan jika engkau kafir, sesungguhnya Allah cakap apa? Fa inna lillahi ma fis sama wa timama fil ard. Nah, dinampakkan di situ sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. So sekarang ni Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita buat dekat dunia ni. Allah tahu berdasarkan ilmu dia disampaikan dalam Quran, orang-orang yang nak melaksanakan SOP Allah ni sungguh-sungguh, dia pun akan memiliki ilmu yang Allah dah berikan melalui Al-Quran. Itu contohnya ada pada Rasulullah. Macam mana bijaknya Rasulullah? Kerana Rasulullah meminjam kebijaksanaan Allah yang Allah turunkan melalui wahyu. That's why Nabi dia bercakap menggunakan wahyu. Apa saja yang keluar daripada mulut Nabi tidak lain, tidak keluar dan di luar daripada kepentingan wahyu yang Nabi akan sampaikan. Tidak ada perkataan yang Nabi cakap sia-sia, melainkan semua itu adalah daripada original script, original scriptures yang datang daripada Al-Quran. Hadis adalah sesuatu yang Rasulullah permudahkan dalam bahasa kaum.
Kadang-kadang kita nak cakap dengan orang tua, nak cakap dengan orang muda, nak cakap dengan kanak-kanak, kita kena rendahkan bahasa kita sesuai dengan keadaan dia. Kalau kita datang dengan sembang dengan orang yang lebih tinggi bahasanya, macam ada ustaz ke, ada ulama ke, ada mufti ke apa semua, mungkin perbincangan gitu bahasanya lebih tinggi sesuai dengan bahasa Al-Quran. Itu cerita macam mana Allah permudahkan Al-Quran dalam bahasa kamu. Bilisanika Allah sebut, dalam bahasa kaum, dalam bahasa level-level yang sesuai. Tapi konteksnya mungkin berbeza, tetapi original script dan teksnya tetap sama. Itu yang kita kena faham. SOP tadi. Okey? Kemudian kita kena tengok dari sini, saya nak mengajak kita berfikir. Tengok satu perkataan yang jelas di situ dinampakkan. Ya ayuhan nas, qad ja'akumur rusul. Tengok perkataan ja'akum. Okey? Tengok ja'akum boleh nampak saya tak ada benda yang saya boleh tunjuk dekat situ. So ja'akum rasul, telah datang kepada kamu seorang rasul dengan hak. Bila datang saja hak ini kepada seorang manusia, apa dia buat? Okay, kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Bila dia dapat benda ni, dia adalah satu perintah kebenaran yang dia kena cari. So bila dia cari, dia buat apa? Wa minan nas. Tengok tadi Allah kata ya ayuhan nas. Okey, lihat ya ayuhan nas qad ja'akum, telah datang kepada kamu seorang rasul. Okey, tengok ayat ni. Wa minan nas, bila datang ramai-ramai rasul ni, bila Allah kata ya ayuhan nas, maksudnya seluruh manusia ni, seramai-ramai manusia. Tapi bila Allah mulakan wa minan nas, dan di antara manusia, maksudnya ramai ke sikit? Bukan semua, pastinya bukan semua, tetapi ada di antara manusia. Di antara itu Allah sebut pula dalam ayat-ayat yang lain, illa qalila, kecuali sedikit. Maksudnya yang nak kepada benda ini, yang nak melaksanakan SOP Allah ni, tak ramai. Dan dia tak perlu ramai. Nabi tak bawa sekampung Mekah tu untuk pindah ke Madinah. Tak, 12 orang yang Nabi keluar. Kemudian baru bertambah-tambah sikit. Yang pertama-tama nak ikut Nabi 40 orang. 40 orang tu pun dekat 10 tahun baru cukup. 9 tahun fasa kenabian Nabi di Mekah, orang yang ke-40 yang memeluk Islam adalah Umar. Itu pun setelah doa Nabi. Antara dua Umar, sama ada Abu Jahal, iaitu Amr bin Hisham, ataupun daripada Umar yang jadi sahabat Nabi, Umar Al-Khattab. Tapi akhirnya Allah beri petunjuk itu kepada Umar Al-Khattab untuk masuk menjadi salah seorang daripada sahabat pertama, iaitu As-Sabiqul Awal, dalam 40 orang yang pertama yang duduk di bawah satu secret society, dipanggil underground movement ketika itu, untuk melawan apa yang dibawa oleh fahaman musyrikin Mekah. So Nabi duduk dekat situ dan Nabi menjadi orang yang mengajak umat untuk keluar daripada kejahilan masyarakat waktu itu. So apa yang Nabi buat adalah Nabi mengumpulkan umat. Tak ramai, sedikit. Dan itu yang Allah nampakkan dalam ni, surah 2 ayat 207. Siapa? May yashri nafsahu, antara mereka yang nak mengorbankan dirinya. Part ni yang kita kena faham. Yashri. Ramai yang tanya semalam soalan selepas daripada siri episod semalam tu, ramai yang mula PM saya, ada yang inbox dekat Facebook saya yang bertanyakan soalan-soalan tentang macam mana nak buat ustaz. Ada yang tanya soalan macam mana dengan riba. Kita dah lama terlibat dengan riba. Kita dah terkait lama dengan riba. Kita dah tak boleh lari dengan riba. Dekat inbox Facebook saya pun ada tanya. Ada yang bertanya, dia ambil inisiatif bertanya kepada sahabat-sahabat dia di kalangan ustazah-ustazah sendiri, asatizah sendiri. Tetapi jawapan yang diberikan itu tidak dapat memberikan kepuasan kepada dia. Sebab apa? Sebab ustazahnya terus tunduk. Sebab katanya kita tidak boleh buat apa-apa lagi kerana kita sudah ada dalam sistem tu. Kita nak mengkaji dah tak boleh. Bukan level kita nak mengkaji begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sedih. Sebab bukan kita tidak mahu, tetapi kemahuan kita itu yang tidak kuat.
kemahuan kita untuk melihat Islam itu kembali bangkit keluar daripada cengkaman sekularismenya, cengkaman kapitalismenya, hedonismenya. Semua ini adalah izm-izm yang menguasai manusia. Tahu, sosialismenya, vandalismenya, gangsterismenya, apa lagi sajalah izm-izm yang ada dalam dunia ni, nepotisme, kronisme, semua itu semua adalah benda-benda yang menyebabkan manusia terikat dengan dunia. Kita tak boleh lari sebab kita sudah diikat, dicocok hidungnya menjadi seperti ibaratnya seekor lembu yang terpaksa mengikut apa yang dah ditetapkan oleh manusia lain, apa yang dah ditetapkan oleh dunia dan juga sistemnya. Sebab tu selepas Al-Fatihah, Allah kenalkan kita dalam Al-Baqarah, surah yang menunjukkan macam mana kita hanya menjadi sapi betina, yang jantannya sudah tidak ada, yang tinggalnya hanyalah betina. Betina yang mudah diurus, dan dia akan beranak, dia akan lahirkan lebih banyak anak-anak yang mengikut fahaman maknya, mengikut fahaman jahiliah lembu betina tadi. Siapa lembu betina? Lembu yang dicucuk hidungnya, yang boleh ditarik-tarik, yang boleh diikat-ikat sesuka hati, yang boleh digembala, yang kerjanya hanyalah untuk mendapatkan susu dan daging, dan kemudian hanyalah digunakan untuk tujuan ternakan semata-mata. Jadi kita tak nak kita jadi seperti lembu, duduk dalam satu sistem, di kandang manusia, di ternak manusia, diperah susunya, diambil umur kita ni hanyalah untuk kepentingan orang lain. Daging kita, tahu, daging is about muscle, muscle is about kerja. Kerja ni bila kita kerja, kita ada muscle. Daging ini perlu untuk kita kuat, untuk hidup, untuk kita menjadi badan yang besar. Dan daging kita ni selama ni kita hidup berapa puluh tahun, kita kerja hanya untuk membayar hutang. Kita kerja hanya untuk mengejar kemewahan. Kita kerja hanya untuk menghimpun harta. Kita kerja untuk mencari pangkat. Kita kerja untuk mencari dunia. Kita kerja sedikit saja kita meletakkan ibadah kepada Allah itu sebagai matlamat. Itu pun kadang-kadang tergelincir. Kerana apa tergelincir? Sebab dia sangat halus. Dalam kita kata kita kerja kerana Allah, tetapi sebenarnya dalam itu juga kita bekerja kerana manusia. Kita sanggup dimarah manusia berbanding kita sanggup menghadap kemurkaan Allah. Telinga kita boleh tahan pedasnya, menerima merah telinganya apabila kita dimarahi bos kita. Kita sanggup, kerana kita nak gaji kita nanti. Tapi apabila mencabar prinsip kita, mencabar prinsip agama, kita terpaksa toleransi dengan manusia, kita terpaksa menolak Allah ke tepi. Itu yang berlaku dalam sistem kita hari ini. Dan kita boleh duduk macam tu, kita boleh sanggup rela macam tu. Dan itulah lembu sapi betina yang nak disembelih, yang nak diselamatkan. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk menjadi orang yang mengorbankan dirinya kembali semula kepada Allah. Dan ini tak ramai orang sanggup buat. Kita nak jadi hamba Allah, bukan kita nak jadi hamba manusia. Dan kerana pendidikan, kerana penjajahan, kerana manusia sudah duduk dalam sistem yang sangat-sangat jumud, kembali semula menjadi jahiliah, maka kita terlepas SOP yang Allah sudah tetapkan kerana basmalah tadi. Izmnya sudah hilang. So SOP pertama basmalah tu sudah tidak ada. SOP pertama Al-Fatihah itu kita sudah langgar, dan kita duduk di dalam kelompok lembu sapi betina. Macam mana Fir'aun buat? Fir'aun dalam surah 28 ayat 4 tu, macam mana dia buat? Dia bunuh anak-anak lelaki dan dia biar hidup anak-anak perempuan. Dalam surah An-Nisa juga dinampakkan dalam ayat 9, takutlah engkau untuk meninggalkan anak-anak zuriat yang lemah. Allah dah cakap dah, Allah dah warning. Ini Allah peringatan. Kena takut kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Bukan anak-anak yang lemah tak cukup reta. Bukan anak-anak yang lemah tak ada pendidikan, tak ada ijazah, tak ada sijil, tak ada kerja. Tak. Lemahnya apabila dia tak tahu macam mana nak membaca Al-Quran. Lemahnya kerana dia tak tahu macam mana nak execute Al-Quran. Lemahnya kerana dia tak tahu nak membaca kitab. Dia tak kenal kitab. Dia tak tahu SOP. Dia tidak kenal Allah dan Rasul. Macam mana dia nak mengenali tujuan hidup dia di atas muka bumi. So ini antara poin-poin yang kita kena faham. SOP Allah itu jelas, tetapi manusia yang tidak jelas. Bila baca, tak faham. Bila nak buat, tak tahu. Jahil nama dia. Okay? So, wa minan nasi may yashri nafsahu.
Dan di antara manusia, ada sebilangan mereka ini yang menjual dirinya. Sebenarnya yashri ni dia ada dua. Dia adalah satu proses jual beli. Kita membeli, syaraya ni cerita tentang beli. Kita membeli dirinya. Kita beli dengan apa? Kita jual diri kita. Kita jual dengan apa? Untuk dapatkan apa? Nafsahu ibtigha amardatillah, untuk kita mendapatkan redha Allah. Ni kita sedang mencari redha Allah. Ini adalah orang-orang yang rare. Kalau kita baca dalam beberapa hadis yang kita baca waktu bicara kahfi yang lepas, sains ashabul kahfi hari Jumaat minggu lepas, kita nampakkan tentang golongan-golongan ghuraba. Siapa ghuraba ini? Siapa golongan-golongan yang rare ni? Golongan yang nak menyelamatkan diri mereka daripada fitnah akhir zaman ni. Fitnah ke atas agama terlalu kuat, terlalu hebat, terlalu mencengkam diri mereka sampai mereka terpaksa keluar daripada norma manusia untuk mereka jadi orang yang asing, orang yang ganjil, orang yang keluar. Tak apalah, tak ikut sistem. Sebab Nabi cakap dah, akhir zaman nanti akan ada banyak fitnah. Engkau cuma boleh selamat kalau engkau duduk dekat hujung kampung sampai engkau sanggup terpaksa, walaupun terpaksa, makan akar kayu. Itu something yang disampaikan kepada siapa? Kepada Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ini adalah sahabat Nabi dan juga pemegang rahsia Nabi. Ni nak bagi tahu, kalau namanya pemegang rahsia, pastinya banyak rahsia-rahsia agama, rahsia-rahsia Quran ini yang Rasulullah sampaikan kepada dia. Orang yang dipercayai nak membaca Al-Quran dan juga mentafsirkan Quran dan memahami rahsia-rahsia Quran. Selain Huzaifah Al-Yamani, adalah sahabat baginda yang lain adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yang juga adalah sahabat Nabi terbaik dalam membaca Al-Quran. Itu kerana bacaan dia paling halus. Dia boleh memahami setiap ayat itu. Bukan memahami macam kita baca hari ni, kita baca Arab tapi kita tak faham. Tak. Itu kelebihan orang Arab, kerana bahasa ni diturunkan kepada mereka dalam Arab, dalam bahasa yang mereka boleh faham. Tapi dalam faham-faham, tak semua orang Arab faham bahasa Arab. Sebab bahasa Arab yang Allah gunakan ini adalah satu teks yang sangat tinggi bahasanya. Bukan bahasa-bahasa pasar, bahasa tinggi. So nak memahami konteks ni, kita kena gali, kita kena kaji dan mencari balik apa yang Allah dah berikan melalui Al-Quran. So kita cari dalam ni, wallahu raufun bil ibad, maka Allah Maha Penyantun. Once engkau nak, Allah terima. Engkau nak, boleh Allah terima engkau. Allah ambil engkau. Allah suka engkau menjual dirinya kepada engkau. Sebab Allah dah cakap dalam surah At-Taubah, ni surah Taubah, surah At-Taubah, ceritanya engkau kena taubat. Dalam 111 Allah nampakkan macam mana kita nak menjual diri kepada Allah. Macam mana Allah membeli daripada kita. Dalam bentuk apa? Allah membeli harta dan diri kita. Engkau jual harta dan diri, Allah beli. Jadi di sini nak dapat redha Allah, engkau kena jual diri engkau kembali balik kepada Allah. That's why itu dinamakan total submission. Engkau serahkan diri kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sunnah terbesar Nabi adalah mewakafkan harta dan dirinya kepada Allah. Buat tanpa gaji, buat tak ada imbalan, buat tak ada balasan. Tak ada Rasulullah dapat gaji daripada Allah, melainkan apa saja yang Nabi dapat adalah wahyu. Petunjuk yang menyebabkan Nabi tenang dalam menghadapi apa saja situasi, getir, mahupun terpaksa menghadap, terpaksa berlawan, berperang dengan tentera-tentera yang at any time boleh pancung kepala Nabi. Nabi berani kerana Nabi yakin dengan apa yang Nabi dapat. Kita banyak benda yang kita kena muhasabah. Di mana kita punya hubungan kita dengan Allah yang menyebabkan kita yakin apa yang kita buat hari ni, kaki yang kita langkah setiap hari ni, tangan yang kita gunakan untuk bekerja hari ni, di mana dia bekerja untuk Allah atau banyaknya bekerja untuk nafsu kita sendiri, dan kita terkeluar daripada prinsip yang dinampakkan dalam Al-Quran. Ini benda-benda yang kita kena tanya. Ini adalah benda-benda yang kita kena soal diri kita, question diri kita. Muhasabah ini adalah sesi untuk kita menghitung, menghisap balik semua amalan-amalan kita itu, adakah didasari dengan basmalah? Adakah Allah dalam setiap pekerjaan kita? Setiap sebutan huruf yang kita cakap, setiap ayat yang kita tulis, daripada dalam ruang Facebook kita, dalam ruang Twitter kita, dalam komen kita, di mana Allah berada ketika itu?
dalam saat kita makan, di mana Allah ketika itu? Dalam kita berbual dengan anak, dalam kita menasihati anak, dalam kita melakukan apa saja aktiviti dengan isteri kita, di mana Allah ketika itu? Di mana hubungan kita dengan Allah ketika itu? Jadi ni semua benda adalah benda-benda yang kita nak kena faham. Nabi tunjuk dulu cara, kita nak kena ikut cara Nabi. Nabi tak ada masa, 23 tahun Nabi dapat saja Al-Quran umur 40 tu, Nabi tak ada masa untuk memikirkan hal keduniaan, melainkan Nabi fokus bagaimana nak menyelamatkan dirinya dan keluarga dia. Dan siapa saja yang sempat Nabi kaut bersama-sama dengan Nabi. Nabi offer tak? Offer. Abu Jahal tak nak, Abu Lahab tak nak, Abu Sufyan pun tak nak di awal-awalnya. Tapi akhirnya di saat-saat Nabi nak membuka kota Mekah, barulah Abu Sufyan datang. Nak duduk di jalan Allah, engkau kena masuk dalam jalan itu. Dia kena tahu siapa golongan awalul muslimin dan minal muslimin. Engkau duduk dekat dalam saf, itu adalah orang yang awal-awal. That's why kita diminta untuk awal pergi ke masjid. Pergi masjid awal waktu. Engkau bukan pergi masjid bila dah azan. Engkau pergi masjid tu bila sebelum azan, engkau dah ada dah dekat masjid. Once azan, engkau dah mula cari tempat nak duduk dalam saf. One iqamah, sebenarnya iqamah itu dengar saja qad qamatis solah, engkau dah mula berdiri. Bukan berdiri dekat belakang tiang. Tak, engkau dah berdiri dekat tempat engkau dah duduk di dalam saf. Sebab iqamah itu adalah, nama pun iqamah, perintah berdiri. Itu iqamat, untuk mendirikan salat. Engkau dah ready dah sebenarnya. Bukan rakaat kedua baru kita berlari. Itu contoh bagaimana kita ni ada kelewatan dalam urusan-urusan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Itu contoh dalam ibadah harian kita, solat terutamanya. Jadi kita melihat how diri kita. Jadi kalau kata kita istighfar kepada Allah, kita tak boleh istighfar sekadar astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Istighfar itu hanya di mulut. Kita cuba bawa getaran itu ke hati, tetapi hati kita tidak dapat merasai nikmat istighfar itu kerana kita tidak memahami apa yang kita cakap. Cuba bayangkan kita istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah, hari ni aku lewat, ya Allah, datang ke masjidmu, ya Allah. Kita nyatakan apa salah kita. Kalau salah kita dengan mak kita, astaghfirullah, ya Allah, hari ni aku tak sempat telefon mak aku, ya Allah. Aku lupa nak telefon dia. Kalau ada masa tu, ya Allah, aku lupa anak aku, ya Allah. Lupa bukan lupa apa, sekejap saja. Dalam kita dah buat apa, kita terlupa untuk kita jaga anak kita. Kita terlupa isteri kita. Kita terlupa peranan kita. Kita lupa tanggungjawab kita. Kita lupa apa sebenarnya tanggungjawab kita yang menyebabkan kita nak istighfar itu. Istighfar setiap SOP yang kita tinggalkan. Setiap apa yang kita buat, kita nyatakan. Bukan sekadar 1000 kali kita istighfar pun, tetapi istighfar itu hanya jadi sebutan di mulut yang kita mengulang-ulangnya saja. Kita kena nyatakan satu persatu. Itu taubat yang Allah nak. Kita wa atubu ilah itu didatangi selepas astaghfirullahalazim, kita nampakkan wa atubu ilah. Prosesnya selepas istighfar, kita nak islah. Istighfar adalah kita menyatakan apa sebenarnya yang kita nak islahkan. Kalau kita sebut astaghfirullahalazim, ya Allah, hari ni aku ingkar, aku derhaka pada mak aku. Jadi yang kita nak baiki balik adalah kita nak taat kepada mak kita. Hari ni tahu, isteri-isteri mungkin dia terlewat masak kepada suami dia. Istighfar kita adalah macam mana kita nak jadikan esoknya kita boleh masak on time. Contohnya, bukan sekadar masak on time, kita dah sediakan makanan, kita dah sediakan portion. Kalau kita nak buat bekal untuk suami, benda tu kita buat. Bukan dalam kita kalut. Once kita kalut, once suami dah marah, kemudian dah bentak, lepas tu mula menghempas, masa tu dah datang keingkaran secara berdepan. Tahu, buat kerja waktu tu dah hilang ikhlasnya. Khalas sudah tidak ada. Once buat kerja dah hempas barang, ikhlas sudah hilang. Kerjanya siap, tetapi markahnya di sisi Allah is gone already. Kerana apa? Kerana kita buat dalam keadaan kita tak suka. Sama juga dalam keadaan kita solat. Apabila kita disuruh oleh mak kita, ayah kita, bukan kerana kita nak, bukan kerana kita suka, bukan kerana kita cinta Allah, tetapi kerana disuruh oleh manusia lain. Kerana ada orang hambat kita, suruh pergi masjid. Masa tu kita pergi masjid bukan kerana Allah lagi.
Markahnya kurang kerana kita kena hambat keluar daripada rumah, kau kena pergi masjid. Kurang sikit. Kena puasa, bukan kerana kita faham, tetapi kerana ada orang suruh kita puasa. Tambah waktu kita kecil, mak ayah kita suruh puasa, maka itu adalah training ground. Boleh jadi dulu kita ambil itu sebagai training ground, tapi bila kita mula membesar, kalaulah tidak ada akidah yang kuat, maka kita puasa kerana manusia. Jauh kita kena baca Quran. Kalau bukan kerana mak bapak yang suruh baca Quran waktu kecil-kecil, kita mungkin tak baca Quran. Tak apa, itu tidak ada yang batil. Mungkin itu kerana nak melatih kita dekatkan diri dengan Quran. Tapi bila kita dah khatam Quran, apa jadi? Quran sudah hilang daripada kita. Dah kahwin, jarang kita sentuh Al-Quran, jarang kita baca Quran, jarang kita membaca Quran dengan kefahaman. Tengok balik isteri kita, dia buat tak apa yang kita buat? Kalau kita sendiri pun kurang baca Quran, benda tu jatuh tak pada isteri? Kalau anak pun tak nampak, jarang nampak mak dengan bapak dia baca Quran, macam mana mak tu nak jadi contoh kepada anak? Anak pun boleh lawan cakap mak bapak. Mak bapak suruh nak baca Quran, anak boleh jawab, mak pun tak baca Quran. Kalau ada anak macam tu, kena sepak lah kan. Tapi boleh jadi tak hakikat dia? Boleh jadi. Dan sebenarnya yang datang ke prihatin antara yang mereka yang cari rujukan adalah kerana mereka yang nak mencari jalan macam mana nak get connected balik dengan Al-Quran. So kita nak, kalau boleh kita faham, kita ini adalah orang-orang yang sedang mencari jalan untuk kembali kepada Allah. So ini antara orang-orang yang wa minan nasi may yashri nafsahu tira mardatillah. Kita nak mencari redha Allah. So check balik dengan diri kita, Allah redha ke tidak dengan kita ni? Adakah kita sudah mendapat redha Allah? Ni harta sudah banyak, pangkat dah ada, nama sudah ada, status sosialnya sudah ada dalam masyarakat, dihormati, disegani, cukup, rumah ada, kereta ada, keluarga ada, tapi akhlak belum cantik di sisi pandangan manusia. Anak dia tak reti bahasa, anak tak hormat orang tu, anak tak pandai nak mingle around, banyak benda lah yang kita kena check dalam kehidupan kita kan, dari segi pakaian sampailah kepada dalam pertuturan, banyak benda yang kita kena check. Akhlak itu melibatkan banyak penzahiran kepada SOP daripada perintah Allah. Akhlak, macam mana kita bercakap dengan orang tu, adabnya ada dalam Quran. Macam mana kita berbuat baik dengan orang tu, ada dalam Quran. Macam mana kita berbuat baik sesama manusia, ada dalam Al-Quran. Macam mana kita berjual beli, ada dalam Al-Quran. Perkahwinan, ada dalam Al-Quran. Semua SOP itu sudah ada dalam Al-Quran. Tapi adakah kita buat atau tidak SOP itu? So nak istighfar nanti adalah untuk kita menilai balik, adakah kita sudah follow SOP Allah ini dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar committed. How committed we are dengan SOP yang Allah dah berikan. Okay, kita tengok ayat 208. Kalau kita betul-betul nak, maka Allah perintahkan kepada kita untuk kita jadi orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tadi dinampakkan wa minan nas. Dan tadi juga dalam ayat 170 An-Nisa tadi dinampakkan bila mana ya ayyuhan nas qad ja'akum rasul, telah datang kepada kamu seorang rasul yang membawa satu perintah yang hak. Allah suruh kita fa'aminu, maka berimanlah. Jadi di sini kita kena beriman. Ada manusia ini bila dia menyerahkan dirinya untuk dapat redha Allah, itu tanda dia sudah mula beriman untuk mencari jalan mendekatkan kembali kepada Allah dengan mengharapkan redha dia. Ini adalah ciri-ciri dan nilai orang yang beriman. Tapi syarat dia Allah bagi tahu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Kalau engkau nak boleh, tapi engkau syaratnya, ini perintah Allah, syaratnya engkau kena masuk ke dalam Islam secara total. Masuk Islam bukan ambil apa yang kita suka, tinggal apa yang kita tak suka. Ambil apa yang kita rasa senang, tinggal apa yang kita rasa susah. Ada orang dulu cakap, daripada tak buat apa-apa, baik buat sikit. Ada orang kata macam tu kan, daripada langsung tak buat, baik ada yang kita buat sikit lebih baik daripada tak buat langsung. Ada juga cakap macam tu. Tapi sekarang ni Allah kata, tak, cerita dia kau baca Quran kafah, mesti settle, mesti habis. Kalau baca Arabnya saja, tidak baca dengan
terjemahannya itu belum kafah lagi. Kita cuma membaca Arabnya saja. Kita tidak baca lagi maknanya. Belum kafah. Tak sempurna lagi Quran dalam jiwa kita. Kita tak tahu pun apa kita baca sebab kita hanya membaca Arabnya saja. So kafah tak? Tak kafah. So Al-Quran mesti ada penjelasan. Dah banyak gila kita baca kan, banyak kan. Sebelum ni kita baca surah Yasin ayat 69, ayat 70, wal Quranun mubin. Dia adalah satu bacaan yang jelas. So kalau kita baca Quran tapi belum jelas, samalah kita masuk kilang Sony kan. Kita masuk kilang Sony, kita nak mula kerja, dia bagi manual book dalam bahasa Jepun. Kumat kamit lah mengeja Jepun tu kan, memang tak faham lah. Tetapi dah kerja dekat kilang tu, tak nak kena faham tak? Kena faham. Lalu dia bagilah kita translation. Lalu kita pun baca translation ni. Daripada tulisan Jepun, kita baca tulisan Melayu. Kalau ada bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Tapi kita baca yang kita faham. Daripada kefahaman terhadap apa yang dicakap dalam bahasa Jepun itu, menyebabkan kita tahu apa tuntutan-tuntutan perintah di tempat kerja kita. Lalu kita faham apa yang kita kena buat, apa yang kita tak kena buat. Kita jaga sungguh-sungguh supaya kita tak buat benda tu, agar kita tak masuk kepada perintah sampai kita dibuang kerja, sampai kita kena pecat apa semua, supaya kita tidak dihukum. Itu kaedah kita membaca. Baca untuk tujuan faham, bukan baca untuk tak faham. Salah etika pembacaan kita. Alright. So di situ dinampakkan, okey, soalan Mihafsah, komitmen to SOP. Apa SOP dia? SOP-nya adalah Al-Quran, 114 surahnya dan 6236 ayat. Itu semua adalah SOP Allah berbentuk ihdinas siratal mustaqim. Jalannya sudah lurus. Itu visinya. Sabilnya pun sudah dijelaskan. Itu misi dia. Dan kita nak kena tahu buat benda ni. Dan Allah pun kata, bacalah Quran itu secara tartil. Pastinya SOP yang kita nak laksana pun mesti secara tartil. Bukan kita boleh buat semua ini secara serentak. Nabi pun dapat 23 tahun. Apa lagi kita yang dapat? Mestilah ikut peringkat. Daripada kecil, besar, dewasa, dah kahwin, dah berumur. Semua itu akan dijelaskan secara berperingkat. Dan Quran itu akan hidup sepanjang umur kita sampailah kita mati. Kerana apa? Kerana ayat-ayat Quran itu yang menghidupkan kita, menghidupkan jiwa kita, berjalan sesuai dengan SOP Allah. Itu yang kita kena faham. So masuklah kamu ke dalam Islam secara total, kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Ikutlah, bertabiatlah dengan SOP Allah. First, kena bertabiat dengan SOP Allah. Jangan bertabiat mengikut langkah syaitan. So kita dah nampak manusia membawa kita ke kerosakan. Itulah syaitan yang jelas menjadi musuh kita. Kita nampak macam mana dajjal menggunakan instrumen-instrumen untuk menyesatkan kita. Dari segi hiburannya, dari segi hartanya, dari segi kerjanya, dari segi ekonomi, dari segi teknologi, apa saja yang ada di depan mata kita, baik 5S, songs, apa lagi? Ada cerita tentang lagu, ada cerita tentang smoke. Smoke ni besar, ada ganja, ada rokok, ada apa-apa, semua bawah dikategorikan sebagai smoke. Ada sport, ada seks. Semua itu adalah benda-benda, instrumen-instrumen yang menjadi elemen-elemen mereka cuba untuk masuk, menyelusup, menyelinap ke dalam jiwa umat Islam secara direct. Indirect dan direct, kadang-kadang dia berjalan serentak. Ada TV dekat rumah, pastinya dia akan menjadi ujian kepada seluruh isi rumah. Ada telefon, ujian. Ada internet, ujian. Semua itu akan menguji siapa yang paling committed dengan SOP Allah. Allah kata jangan, kau nak buat tak? Okay? Itu yang kita kena baca. So bertabiatlah dengan SOP Allah. Ittabi', Allah kata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan ikut langkah-langkah syaitan. Banyak syaitan mengatur langkah kita untuk kita jadi siapa. Duduk di rumah, sebenarnya dalam cerita Islam, agama Islam, kalau kata kita hidup berjemaah, tempat bagi seorang isteri adalah perut rumah tu. Itulah tempat dia mendidik anak-anak dia. Tetapi dunia hari ini sudah mencipta banyak benda-benda yang mengakibatkan kita terpaksa keluar daripada rumah, meninggalkan tempat yang kita paling selamat untuk isteri dan anak-anak kita, termasuk anak perempuan kita.
di mana kita terpaksa keluar daripada rumah dan kita memasuki satu medan pertempuran dalam kita mengatur langkah supaya kita tidak mengikut jejak-jejak syaitan. Universiti, ramai anak-anak dara kita hilang darahnya di sekolah dan universiti. Sedar tak sedar, tahu tak tahu, itulah hakikat akhir zaman. Ramai masuk alam universiti terbuka, bebas, hijab untuk seorang wanita mendedahkan dirinya kepada risiko fitnah yang sangat besar. Tak kiralah duduk di mana, kami di RPWP sudah banyak kes-kes yang datang kepada kami, yang datang dalam pelbagai bentuk dan rupa, pelbagai latar belakang, pelbagai kisah mereka ini, bagaimana mereka terjebak dengan dunia yang berbentuk fitnah dalam seks bebas, LGBT, kerosakan dalam bentuk zina terlalu banyak. Itu satu skop yang hasil daripada syaitan masuk melalui instrumen pornografi sampai kepada mereka. Dan universiti, tempat yang kita boleh lihat bagaimana kerosakan demi kerosakan itu bukan sekadar akan mencipta umat-umat yang sudah dirosak dari sudut maruahnya, tetapi di situ juga ramai yang lahir dan keluar daripada universiti itu nanti adalah daripada kalangan-kalangan mereka-mereka yang sudah pun menerima satu pendidikan yang meletakkan mereka ini adalah produk-produk tertentu yang dipack sesuai dengan kehendak industri dan juga sesuai dengan keperluan sistem yang ada. Banyaklah yang tu kita kena pergi dalam satu topik yang lain. Okey. Jadi tempat isteri adalah di perut rumah, itu sepatutnya yang berlaku, tetapi ramai yang akan berpendapat di akhir zaman kita tak mampu untuk elak lagi daripada menjadikan itu sebagai satu SOP, mengikut SOP Allah. Susah dan sangat-sangat mencabar di akhir zaman. So, statement itu kita nak nilaikan secara jumut, boleh kata saya jumut kalau kata kita letakkan isteri tetap di rumah. Tapi kalau kata kita tak berani nak mengubah, ingat balik ayat dekat atas tadi, wa minan nas, ada tak orang yang nak mengorbankan dirinya untuk mencari redha Allah, nak dapat redha Allah dalam Al-Quran ni? Ada tak? Ada. Tetapi tak ramai, sedikit. Sebab kebanyakan manusia terpaksa melawan dan juga terpaksa mengikut arus, melawan ketetapan SOP Allah dan terpaksa mengikut arus perdana, mengikut mainstream, mengikut apa yang sudah semua orang dah terjebak, terpaksa. Dan itu adalah realitinya. Dan ramai tak akan terlihat, terjebak dan tersaksi. Kita akan menyaksikan ramai orang yang akan mengikut jejak langkah syaitan. Syaitan dia pula tidak akan memaksa kita. Tak, syaitan tak paksa. Kena faham syaitan tidak akan paksa kita. Tetapi kita yang suka rela buat benda tu. Why? Sebab doktrinnya sudah ada dalam kepala. Ditanam daripada nenek moyang dalam kepala kita, sudah di-frame dalam otak kita macam mana untuk menjadi sebahagian daripada sistem ciptaan Dajjal. Itu kita. Bila kita nak keluar daripada sistem itu, kita rasa kita orang jadi orang pelik. Kita jadi orang yang takut-takut berani nak buat. Sebab apa? Sebab ramai orang dekat dalam golongan kiri. Kita nak jadi golongan kanan, tetapi yang kiri ni terlalu ramai. Ini adalah satu benda yang berlaku di akhir zaman. Kita kena terima hakikat itu. Dan kita juga kena terima hakikat Allah sudah bagi tahu dalam Quran, illa qalila yang kami selamatkan. Jadilah yang sedikit itu yang nak diselamatkan Allah. Okey? Kerana apa? Ini ayat yang saya nak kaitkan dengan surah 4 ayat 170. Okey? Kita tengok ayat yang seterusnya, ayat 209. Bila mana Allah kata, fa'in zalaltum, maka jika kamu tergelincir. Ini Allah nampakkan kamu tergelincir ni. Tergelincir min ba'di ma ja'atkum, apabila telah datang kepada kamu bukti-bukti. Tadi ingat ja'atkum. Tadi dinampakkan qad ja'akum, apabila datang kepada kamu seorang rasul. Dah datang seorang rasul, dah datang seorang yang diutuskan kepada kamu, dia menyampaikan risalah kepada kamu, dia sudah menyampaikan yang hak kepada kamu. Fa'lamu, ketahuilah, Allahu azizun hakim. Jadi bila kita baca ayat ni, kita kena baca dengan ayat 210 sekali nanti.
kita tergelincir apabila kita dah dapat bukti. Sayang maka kita akan menjadi orang-orang yang kafir. Kita akan jadi orang-orang yang rugi. Rugilah sebab kita dah dapat satu bukti yang jelas. Kita dah dapat bainat. Hari ni kita dah dapat Al-Quran 6,236 ayat tu sampai kepada kita complete. Tapi kita tak faham. Lalu kita tergelincir daripada bukti-bukti yang Allah dah berikan. Allah dah nampakkan SOP-nya, tetapi kita gagal nak memahami. Kita dah nampak benda ni, tetapi kita terkeluar daripada jalan yang Allah lurus. Allah dah bagi jalan yang lurus, kita memilih untuk duduk kat jalan yang bengkok. Kita yang memilih, bukan Allah. Allah dah bagi, Allah dah nampakkan ketetapan, tetapi kita memilih. So, tanggungjawab kita nak kena mencari balik Allah. Kalau kita lahirnya sudah di kiri, kita perlu untuk berusaha cari jalan pulang ke kanan. Itu SOP yang Allah nampakkan. So, di sini saya nak kaitkan dengan ayat yang lain. Cuba kita tengok dalam surah (66) ayat 7. Tengok 66 ayat 7. Tengok. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tadi dinampakkan kepada kita, kalau engkau dah tergelincir, maka engkau jadi tak jadi apa? Engkau jadi orang yang ingkar. Sebab apa? Sebab dah ikut langkah-langkah syaitan, automatically kita jadi orang yang kafir. Kita jadi orang yang ingkar. Ayat 7 tu Allah kata, ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang kafir, yang ingkar. Once dah dapat SOP tetapi engkau ingkar untuk ikut SOP itu, la ta'tadhiru yaum. Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Hari apa? Hari inilah. Kita ambil hari ini. Kalau kata kita rasa kita dah banyak buat kesilapan, kita melanggar titah perintah Allah, kita melanggar SOP Allah, kita buat banyak kemungkaran, banyak kezaliman, kita banyak buat benda-benda yang Allah larang, maka hari ini jangan lagi kita mengemukakan alasan. Jangan kita bagi apa-apa alasan. Jangan kita bagi apa-apa penjelasan. Jangan kita bagi apa-apa pun yang menyebabkan kita jadi orang yang rugi. Innama, sesungguhnya kamu hanya akan diberikan balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. So, apa yang kita kerjakan? Kalau kata kita dah duduk dalam sistem Dajjal, kita sudah duduk dekat dalam sistem yang hari ni kita lalai, kita leka, sesuailah balasan yang kita dapat hari ni. Kalau anak-anak tak dengar cakap, isteri tidak taat, kerja hidup tidak berkat, ada musibah yang berlaku, ada saja benda-benda yang tak kena, yang tak sehaluan dengan apa yang kita minta, ada benda doa yang kita doa tetapi sampai hari ni dia tangguh-tangguh lagi, ada benda yang kita buat tetapi kita tidak dapat keberkatan masa, ada banyak benda yang kita buat tetapi banyak juga yang kita rugi. Tahu, rasa macam duit banyak masuk tetapi banyak juga duit yang keluar. Allah bagi rezeki tetapi rezeki itu hilang keberkatannya. Allah bagi nyawa tetapi hilang keberkatan masa dan umur. Tahu-tahu saja dah umur 40 tahun, banyak benda lagi kita tak buat. Tahu-tahu saja banyak benda yang kita dah lalai dan leka. Allah kata tadi, adakah aku cipta kamu? Apakah kami ciptakan engkau ni main-main? So banyak kita main-main dekat dunia. Sesuailah dengan apa yang kita kerjakan. So hari ni hitung balik apa yang kita dah buat, apa yang dah kita lakukan dalam umur kita, hidup kita, apa yang dah kita rugi, apa yang dah kita lalai dan leka untuk kita mencapai pula maksud istighfar. So point dia adalah untuk kita istighfar dan bertaubat. So nak bawa balik hari ni supaya kita cari balik SOP tersebut dan kita berusaha untuk memahami apakah perintah yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita cuba berusaha untuk kembali menjadi hamba-Nya yang nak mencari redha Allah. Cari redha Allah. Cari redha Allah tu, cari redha Allah. Redha itu yang akan membuatkan kita ke syurga, bukan amalan kita. Bukan kerja buat kita yang hari ni yang kita buat bersungguh-sungguh apa semua tu nombor 2. Allah akan cari dulu yang mana dia redha. Kerana kita masuk ke syurga Allah kerana rahmat-Nya. Nak dapat rahmat dia kerana redha-Nya. Kerana Allah cinta kita kerana kita cinta dia. Allah suka kita kerana kita suka dia. Allah suka kita kerana ada nilai kita pada Allah yang menyebabkan Allah nak kita kembali ke syurga dia. So, kita check balik di mana nilaian kita di sisi Allah. Di sisi Allah, apa value kita dalam agama dia.
So banyak benda nak cerita, banyak benda lagi nak dinampakkan. So kita nak kena faham balik ayat-ayat yang dibukakan pada hari ini. Slow pace, tetapi kita kalau boleh biarlah kita mengangkatlah baca Quran. Mengangkat tu bukan baca Arabnya, mengangkat dalam kita membaca maknanya. Walaupun kita tak faham, tetapi kita dah berusaha untuk memahami. Sedikit demi sedikit kita mencari jalan untuk faham apa sebenarnya mesej yang Allah nak berikan kepada kita. Okey? Saya rasa dah 1 jam, dah 11:06. Minta maaf sekiranya hari ini ada yang sedikit sebanyak kita berikan dia memukul kita untuk berfikir sekejap, berfikir sejenak di mana hubungan kita dengan Allah melalui SOP yang Allah dah berikan kepada kita. Adakah kita sudah mengabdikan diri kita secara total? Itu soalan yang kita kena tanya diri kita sehingga umur kita hari ini. Allah kata tak, hari ini. Kalau kita nak sediakan alasan, banyak alasan kenapa kita tak mengikut SOP Allah. Aku ada kerja inilah, aku ada anak nak kena bagi makan. Kalau aku tak kerja dekat luar, macam mana anak-anak aku kena bantu suami ni. Banyak tak alasan kita? Banyak. Terlalu banyak alasan kita boleh bagi kepada Allah kalau kita nak bagi. Hari ni kita cek, hitung balik diri kita, hisap balik, ikra kita bakal baca kitab kita, di manakah diri kita di sisi Allah. Adakah kita ni jadi orang yang nak mencari redha Allah, ataupun kita belum lagi mengikuti apa yang Allah dah perintahkan secara kafah. Kalau tak kafah lagi, maka kita masih mengikut jejak langkah syaitan yang jelas mereka hari ini sedang berusaha keras untuk menjauhkan kita daripada basmalah tadi tu. Okey? Itu yang kita nak kena buat. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya nak maklumkan juga, esok pagi kita terpaksa tangguhkan kita punya bicara maqasid kepada pukul 3 petang. Okay? So esok masih ada jalan live seperti biasa, tetapi waktunya kita tangguhkan kepada pukul 3 petang. Retime saja kita retime kerana pagi esok saya ada urusan di Intan Bukit Kiara. Jadi insya-Allah esok saya mungkin akan balik sebelum tengah hari. Jadi tak sempat untuk kita buat live seperti jadual hari-hari biasa. Tapi insya-Allah kita tetap takwim kita teruskan, cuma masanya kita akan genjak kepada pukul 3 petang. Minta maaf atas kekurangan, tetapi takwim memang begitu. Usaha kita adalah untuk kita kekalkan live setiap hari, dan pastinya kita akan cuba penuhi takwim yang dah kita tetapkan. Kalau SOP kata kena ada live, kita buat live. Masa kita adjust. Okey? Terima kasih kepada semua yang memahami dan menonton. Dan alhamdulillah hari ini saya rasa bersyukur kerana sedikit sebanyak dapat kita jalankan satu siri yang saya nampak sudah nampak ke mana hala tuju perjalanan penceritaan maqasid, bicara maqasid ni, untuk kita sama-sama correct diri kita, betulkan diri kita, untuk kita cari jalan untuk kita mendekatkan balik diri kita kepada Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Kongsi-kongsikan. Kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, boleh WhatsApp saya atau Telegram, atau terus saja masuk ke dalam channel Nota Muhtawi Frere yang ada dekat bawah, link bawah itu. Masuk ke dalam channel itu akan ada satu discussion button, ada button discuss, join saja, dan automatically kita akan masuk ke dalam satu private group, satu support group untuk kita bincangkan lagi topik-topik, ataupun kita ada penjelasan dan juga pertanyaan, boleh terus ke dalam group tersebut secara two ways communication. Dan ada sahabat-sahabat lain juga yang saya pasti di kalangan mereka-mereka yang turut bersiaran bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah esok kita akan sambung dengan topik sains Ashabul Kahfi, dan kita akan masuk elemen-elemen yang kita bincangkan pada hari ini untuk top up lagi pada topik Ashabul Kahfi esok pagi. Esok petang insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Itulah yang baik datangnya daripada Allah, yang buruknya datang daripada kelemahan saya sendiri sebagai manusia biasa yang ada khilafnya dalam penyampaian. Saya mohon maaf sekiranya ada bahasa yang digunakan terkasar bahasa atau sedikit sebanyak tidak memberikan gambaran terhadap maksud yang Allah minta. Tapi saya pasti insya-Allah apa yang disampaikan tidak keluar dan di luar daripada kepentingan agama Islam. Semuanya lillah billah, untuk kita sama-sama mencari redha Allah. Tidak ada imbalan dan upah, melainkan semuanya atas dasar kasih sayang sesama kita, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Hazza wallahu yarana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.